nilai struktur permukaan bumi dan juga kajian-kajian lain seperti banjir, hujan serta analisis kawasan bandar dan juga luar bandar. Oleh itu, IPI telah menjemput yang berusaha Dr. Muhammad Kamal Azidi bin Musa dari bahagian aplikasi strategik Agensi Angkasa Malaysia bagi mengupas tajuk program kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulakan acara kita, izinkan saya untuk berkongsi sedikit tentang biodata Dr. Muhammad Kamal Azidi Musa. Dr. Muhammad Kamal Azidi Musa merupakan pegawai penyelidik di Agensi Angkasa Malaysia sejak 1994, iaitu lebih kurang hampir 30 tahun yang lalu. Beliau telah memperolehi ijazah Dr. Falsafah dalam bidang geografi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2010. Beliau merupakan alumni UKM pada tahun 2010 lah. Sebelum itu, beliau mendapat ijazah sarjana dalam bidang Geoinformation for Forest and Tree Resources Management using Remote Sensing and GIS Technology pada tahun 1999 daripada International Institute of Aerospace Survey and Earth Science ITC Netherlands. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang remote sensing dan menjalankan penyelidikan dalam beberapa projek, antaranya kerjasama antara MISA dan juga Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim melalui pembangunan teknologi remote sensing dalam pemantauan dan pemetaan kawasan pesisir pantai. Beliau juga terlibat dalam projek REDD, iaitu Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, yang mana kerjasama antara KETSA, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Perhutanan Sarawak dan juga MISA. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menyerahkan sesi seterusnya kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Kamal Azidi dari Agensi Angkasa Malaysia untuk membentangkan ataupun membuatkan pembentangan. Dipersilakan, Doktor. Okey. Terima kasih Dr. Khairul atas brief biografi tadi. Saya seperti mana yang Doktor cakap tadi, memang saya ni salah seorang daripada alumni daripada EOC lah. Dulu masa pada masa tersebut yang jadi pengurusi DKI EOC tu Dr. Mastura. Mastura. Okey. Pada pagi ini saya dipahamkan, saya ada terima surat daripada UKM ni. Dia akan membincangkan aplikasi penggunaan data remote sensing dalam melaksanakan pemantauan banjir dan bencana alam lah. So saya akan cuba berkongsi dengan saudara dan saudari semua bagaimana penggunaan data remote sensing ini bagi memudahkan pengurusan dan mitigasi banjir dan juga bencana lah. Tapi pada pagi ini saya akan lebih concentrate ataupun lebih menjurus kepada mekanisme pemantauan banjir lah. Tapi pada masa yang sama juga, saya kalau ada persoalan yang timbul berkenaan dengan bencana itu, mungkin saya cuba jawab lah. Okay? Saya akan share screen untuk saya mulakan pembentangan saya pada pagi ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan semua. Tajuk dia tu lain sikit daripada apa yang dimention oleh Dr. Khairul tadi, iaitu saya akan cuba berkongsi dengan saudara-saudari semua tentang aplikasi penggunaan data remote sensing dalam melaksanakan pemantauan banjir. Dan juga kalau
seperti mana yang saya mention tadi, kalau ada apa persoalan yang diutarakan oleh pihak tuan-tuan dan puan berkenaan dengan bencana, mungkin saya akan cuba jawab jugalah. Okey, saya selesaikan. Okey, dalam pembentangan pada saya pada pagi ini, saya bagikan kepada beberapa sub itu seperti pengenalan. Saya akan discuss juga pengenalan ini, saya lebih bertumpu kepada saya akan memperkenalkan MAISA secara umum lah, kan. Dan juga saya akan discuss berkenaan dengan sistem yang kita develop bersama dengan agensi pengguna untuk mengurus pengurusan banjir, dan juga saya akan discuss sikit juga pasal data-data remote sensing yang digunakan pakai dalam apa ini sistem yang kita develop lah, dan juga untuk penggunaan pengurusan banjir lah. Okey. Okey, dari segi pengenalan seperti mana yang saya mention tadi, saya akan mention pasal MAISA secara umum lah. Okey. Okey, pencapaian dari segi penggunaan teknologi angkasa ni, boleh dengar semua kan? Clear? Dan slide. Clear. Alhamdulillah clear. Okey. Okey, terima kasih. Pencapaian pembangunan teknologi angkasa ni seperti mana yang dipaparkan dekat sini, MAISA ni telah ditubuhkan pada tahun 1988 lagi. 1988 dengan nama pada masa tersebut dengan nama MACRES, ataupun dalam dengan secara akronimnya MACRES, dan secara sebutan panjangnya dalam Malaysia Center for Remote Sensing lah. Dia ditubuhkan di bawah sebagai unit di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar lah pada masa tersebut. Dan dia secara amnya dia start beroperasi secara penuhnya pada 1994 lah. Okay? Dan pada antara 1988 hingga tahun 2008 tu banyaklah lagi penubuhan agensi-agensi yang berkaitan dengan angkasa, seperti penubuhan agensi angkasa di Banting, penubuhan UNL di Langkawi, penubuhan Baksa dan sebagainya, sehinggalah pada tahun 2008 melihat kepada kepentingan sektor angkasa ni kepada negara, agensi MACRES tadi telah daripada unit telah ditukar dinaik taraf kepada satu jabatan penuh di bawah MOSTI pada tahun 2008 dengan nama Agensi Remote Sensing Malaysia, ataupun lebih ARSM lah, pada tahun 2008. Dan pada akhir sekali pada tahun 2019, kerajaan tengok ada duplication dari segi tugas-tugas yang telah dijalankan oleh agensi-agensi yang terbabit. Kerajaan membuat keputusan untuk gabungkan angkasa, UNL dan juga ARSM tu untuk dijadikan untuk mewujudkan, bukan dijadikan, untuk mewujudkan yang sekarang lah yang dipanggil MAISA atau Malaysia Agensi Angkasa Malaysia, iaitu dengan menggabungkan agensi angkasa di Banting, agensi Observatory UNL di Langkawi, dan juga dengan MAISA lah. So dengan tersebut pada tahun 2019 wujudnya MAISA lah sehingga sekarang. Okay. Okay.
So sekarang MISA terdapat tiga lokasi, tiga institut yang ada 4 institut yang berlainan, iaitu satu yang berada di Temeluk, SOC. Kita ada yang ibu pejabat di KL sekarang yang saya sedang berada sekarang, dan kita ada di Banting yang lebih menumpukan kepada sektor angkasa lah di kat Banting, seperti buat satelit dan sebagainya kan. Dan juga kita ada UNL di Langkawi, dia sebagai observatory untuk cuaca angkasa dan sebagainya. Banyak fungsi MISA ni adalah untuk menerajui pelaksanaan dasar angkasa negara, menerajui penyelidikan dan pembangunan sektor angkasa, mengkoordinasi perolehan data satelit remote sensing dan menyediakan perkhidmatan imej satelit melalui sistem aplikasi strategik, memperkasakan keupayaan negara secara menyeluruh dalam sektor angkasa dan memperkukuhkan kerjasama antarabangsa dalam bidang angkasa lah. Okay. Itu antara fungsi-fungsi MISA yang telah digariskan oleh pihak pengurusan. Okay. Dan dalam pengoperasian teknologi angkasa di Malaysia ini terdapat 3 segmen yang digariskan oleh pihak Malaysia, itu segmen pengguna, segmen bumi dan juga segmen angkasa lah. Segmen pengguna ini seperti pembangunan aplikasi untuk remote sensing, kaji cuaca, sistem GPS dan komunikasi lah. Sistem kawalan misi penerimaan data yang di SOC dekat Temeluk tu untuk pembangunan infrastruktur, pengoperasian dan pembangunan infrastruktur, pengoperasian penerimaan data lah. Dan yang segmen angkasa tu yang ada di Banting tu lebih kepada pembangunan teknologi angkasa, itu membuat reka bentuk dan integrasi satelit, pembangunan sensor dan pilot dan juga pelancaran satelit dan teknologi pelancar lah. Eksplorasi dan sains angkasa tu lebih kepada merujuk kepada observatory di Langkawi. Okey, Space Operation Complex yang berada di Temeloh tu, kita menerima data daripada United States, data daripada France, dan kita terima direct data di SOC tu, data NOAA, data Spot6 dan Spot7, kita terima data Radasat dengan Peliat lah. So kita ada beberapa antena dekat SOC itu untuk menerima data-data yang berkaitan lah. Dan selain daripada kita terima data dia direct daripada satelit, kita juga ada request ataupun buat permintaan daripada negara-negara lain lah, seperti untuk data Econos dan QuickBot yang mana lebih resolusinya lebih tinggi lah. Okay. Kat sini kita kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit lah untuk archive data-data, untuk menerima data-data daripada satelit ni. Jadi dekat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok berapa banyaknya data yang kita terima setiap hari di Temeloh ni. Jadi kalau tuan-tuan boleh request lah untuk menggunakan data-data tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan data-data yang kita terima tu, tuan-tuan boleh menggunakan data-data tersebut untuk 1001 macam penggunaan lah. Kalau ada Dr. Razi, Dr. Khairul, kalau ada persoalan mungkin dia orang boleh tanya ke ataupun macam mana? Ataupun end of presentation baru dia orang boleh tanya.
mungkin end of presentation lah, dia di present dulu, dan kemudian para peserta boleh tanya ataupun boleh tulis di ruangan chat lah, nanti kita akan tengok satu persatu, insyaAllah. Okey. Terima kasih Dr. Feru. Okey. Okey, di samping data-data yang kita terima daripada satelit untuk yang data-data yang lebih high resolution orang kata, yang lebih tinggi resolusi dia, kita ada UAV, yang mana kita ada juga pesawat UAV, dan juga kita ada yang UAV yang kita namakan yang lebih ringan lah, yang seperti Sky Ranger dan sebagainya. Pesawat UAV ini dia memerlukan satu runway ataupun runway ni atau dia punya landasan untuk beroperasi, sedangkan yang lebih ringan tu kita tak perlukan sebab dia naik tu dia gunakan secara vertikal je lah. Okey. Tapi yang lebih menariknya kalau pesawat UAV ni dia punya apa ni dia boleh terbang selama lebih kurang 4 jam dan lebih kurang sejauh 100 km lah, berbanding dengan yang Sky Ranger. Walaupun begitu dari segi penggunaannya Sky Ranger ni lebih efektif lah, okay, compare to pesawat UAV. Okey, Datuk Bangkana naik. Jadi dia dinyatakan dalam institut yang ditubuhkan penggabungan MAISA tu Banting dan sebagainya, salah satu tujuan utama penubuhan MAISA adalah untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam sektor angkasa lah. So apa yang kita buat sekarang, kita lakukan penyelidikan dan kajian menggunakan imej satelit dan juga data-data UAV dan juga data UAV dan juga dengan data-data yang spasial yang lain. So, kita cuba mewujudkan satu sistem aplikasi lah, yang mana kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh jabatan-jabatan berkaitan lah. Buat masa sekarang kita ada lebih kurang 70 jabatan kerajaan yang bekerjasama dengan kita, yang menggunakan pakai dan mengoptimumkan penggunaan sistem remote sensing ini untuk tujuan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka lah. Okey. Antara yang dijalankan oleh bidang aplikasi untuk itu adalah seperti pengurusan banjir, bencana dan juga pengurusan hutan dan sebagainya lah. Okay, kat sini juga saya akan bagikan beberapa contoh aplikasi yang kita bangunkan bersama agensi-agensi yang berkaitan lah. Okay. Contoh yang kat sini kita adakan sistem pengurusan tanaman padi, yang mana kita bekerjasama dengan agensi-agensi seperti MADA, KADA, IEDA dan sebagainya lah, yang mana kita telah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh agensi tersebut untuk masalah pemantauan, di mana kalau dulu dia orang untuk pantau kawasan tanaman padi itu dia orang terpaksa turun ke lapangan dan sebagainya, tapi dengan adanya sistem tersebut dia boleh pantau secara online, secara web sajalah, dan kawasan yang dapat dipantau itu telah meliputi 100% kawasan tanaman padi di seluruh Malaysia lah. Okey, yang lebih menarik tentang sistem ni adalah dari segi penjimatan di pihak kerajaan lah, dari segi subsidi yang dikeluarkan untuk para petani itu. Kadang-kadang bila petani itu dah ubah kawasan padi mereka kepada untuk perumahan dan sebagainya, dia still claim bahawa dia masih membuat penanaman padi itu. Tapi dengan adanya sistem tu, kita boleh cek bahawa
dia dah tukar sistem sawah padi kepada pembangunan, jadi dia tak boleh nak claim lah lagi dari segi subsidi dan penjimatan lah bagi pihak kerajaan kat situ. Jumlah penjimatan yang dapat dicapai melalui sistem ni dari segi subsidi adalah lebih kurang 30% untuk. Okey, sistem lain yang kita bangunkan adalah sistem penangkapan ikan iaitu FSI, yang mana kita yang ini Maisa bekerjasama dengan Jabatan Perikanan dengan nelayan-nelayan terbabit lah, yang mana kita kena pasti kawasan-kawasan yang banyak terdapat ikan dan kita bagi kepada nelayan-nelayan tersebut untuk dia orang pergi tangkap lah. Dan juga dari segi hasil ni daripada survey dan kajian yang dijalankan selepas pelaksanaan sistem ni, kita dapati bahawa telah meningkatkan hasil tangkapan para nelayan tersebut di antara 30 hingga 50% daripada yang sebelumnya. Dan dengan peningkatan hasil penangkapan ikan tu, dia telah membuat penjimatan kepada negara dengan pengurangan 40% import ikan daripada luar lah. Okay. Okay, sistem lain yang kita bina adalah sistem kebakaran hutan lah, yang mana sistem yang kita bina ini berupaya menyebarkan maklumat kebakaran hutan setiap hari dan maklumat logistik bagi membolehkan kerja-kerja mitigasi dapat dilakukan dengan cepat, iaitu penyebaran maklumat kebakaran dengan pantas lagi, dan juga membantu agensi pengurusan dan bantuan bencana kebakaran membuat persediaan dan merancang pengurusan bencana kebakaran lah. Okey, yang ni akan memudahkan dari segi pengurusan kebakaran. Kalau ada berlaku kebakaran hutan, jadi pihak bomba dan agensi yang berkaitan boleh membuat tindakan dengan lebih cepat lah. Okey. Kita juga ada sistem dengan Jabatan Perhutanan, iaitu sistem pemantauan hutan. Buat masa sekarang dengan Jabatan Perhutanan ni kita ada lebih kurang 13 sistem yang berlainan dengan Jabatan Perhutanan. Satu sistem untuk pemantauan hutan, sistem untuk pemantauan kawasan mangrove, sistem untuk pengurusan kawasan peat swamp, sistem pengawasan untuk jalan hutan dan sebagainya. Ada 13 semua kawasan projek dengan Jabatan Perhutanan yang menjurus kepada pengurusan yang spesifik lah untuk hutan-hutan di Malaysia lah. Okey, dengan adanya sistem ini, Jabatan Perhutanan telah mengurangkan kos untuk penguatkuasaan tu sebanyak 58% dan meningkatkan hasil sales dan sebagainya sehingga 7% lah. Okey. Kita ada juga sistem pengurusan industri, perdagangan dan komoditi, yang mana sistem yang kita bina ni dengan contohnya dengan sistem ladang hutan, ingat dengan MTIB. Kita telah menjimatkan, telah menolong MTIB ini dari segi pengurusan soft loan yang dikeluarkan kepada agensi kepada syarikat-syarikat yang berurusan dengan MTIB lah untuk penubuhan ladang hutan ni, di mana kalau kat situ dia menggunakan teknik remunisasi ni, dia boleh cek lah kawasan yang telah ditanam dan juga spesies sama ada betul dia tanam letek kelung balak tu, ataupun dia tanam-tanaman lain seperti kelapa sawit dan sebagainya. Jadi tapi dia still claim
soft loan tu dengan MTIB lah. Tapi yang tu kat situ kita boleh kita menolong MTIB untuk detect pengurusan dari segi soft loan tersebut lah. Dan kita juga ada sistem maklumat dan logistik banjir monsun lah, yang mana kita akan pergi dengan lebih detail sikit untuk sistem ni lah, yang mana sistem ni kita gunakan untuk mengenal pasti dengan tepat kawasan banjir bagi tujuan mitigasi. Kita tentukan ketepatan di tupan kawasan banjir itu. Kita boleh verifikasi kawasan banjir bagi tujuan pelaporan, dan juga kita boleh gunakan untuk kita macam ramalkanlah kawasan-kawasan yang untuk tahun depan kawasan yang akan berlaku banjir lah. Okey. Okey, sistem yang maklumat dan logistik banjir monsun ni juga kita kenali dengan e-banjir lah. Okey. Okey, mekanisme operasi e-banjir yang kita develop bersama jabatan yang berkaitan adalah berasaskan kepada seperti mana yang dipaparkan di sinilah. Okey. Kita data utama yang kita gunakan untuk pengoperasian sistem e-banjir ini adalah data radar lah. Kita guna radar yang kita terima di SOC di Temerloh tu. Di samping tersebut kita juga ada data, kita guna data UAV, kita guna data-data spatial lain seperti data jalan, data sungai, data liputan land cover, populasi dan juga kawasan-kawasan pemindahan banjir lah. Dekat situ imej-imej yang kita radar tu kita develop satu algoritma untuk kita extract informasi daripada tersebut kawasan banjir dan juga kawasan yang berair lah. Okay. Yang dekat situ, daripada situ kita menggunakan URL HTTP banjir ini untuk kita distribute informasi tersebut untuk kita tentukan lokasi banjir dan sebagainya, yang mana maklumat tersebut digunakan oleh pihak-pihak NAKMA, BOMBO dan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi-agensi lain untuk kerja-kerja penyelamat dan pengurusan banjir dan sebagainya. Agensi kerjasama yang untuk sistem e-banjir ini adalah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NAKMA, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APMN dan juga Jabatan BOMBO dan Penyelamat Malaysia lah. Sistem ni kita bina secara dalaman dengan kerjasama agensi yang saya senaraikan kat sini lah. Jadi benda tu bila kita develop secara dalaman, jadi kita bekerjasama dan kita tanya apa keperluan pihak NAKMA, JPS dan BOMBO ni. Jadi berdasarkan discussion dan perbincangan, so kita come out dengan satu solusi lah. Kita dapat keluarkan solusi macam mana kita nak develop sistem tu. Jadi tapi walau bagaimanapun, kalau untuk masa-masa hadapan, kalau ada keperluan-keperluan lain, ada penambahbaikan yang ada pihak-pihak kita, pihak MySah sendiri ataupun pihak agensi kerjasama rasa perlu ada penambahbaikan kepada sistem yang kita bina, dan kita akan buat secara dalaman. Jadi kita tidak, orang kata tidak banyak bergantung kepada keperluan kewangan lah untuk menambahbaikan sistem yang kita bina tersebut. Okey, modul sistem e-banjir yang kita bina ni,
kalau nanti ada persoalan tentang selain daripada banjir ataupun bencana seperti tanah runtuh dan sebagainya, mungkin boleh kemukakan pada akhir perbatangan saya lah. Okey. Modul sistem e-banjir yang kita bina bersama NAKMA, BOMA dan JPS ni adalah seperti berikutlah. Okey, ni muka depan sistem yang kita bina tu. Dia ada laman utama dan juga feedback maklum balas daripada pengguna, dan juga kita letak situ alamat MySA lah. Jadi pengguna yang menggunakan sistem ni dia tidak, maksud saya kita tidak open benda ni sistem ni kepada orang ramai. Dia hanya spesifik kepada agensi tertentu saja. Okey. Jadi dia dikawal dengan username dan juga password lah. Kalau orang yang tak ada username password tu, memang dia tak boleh akses lah kepada sistem tersebut. Sebenarnya kita bangun ni. Okey, bila dia masukkan username dengan password, the first apa yang user tu dapat lihat adalah seperti yang dipaparkan dekat sini lah. Akan timbul kat situ beberapa ikon yang mana terdapat bila diklik kan, terdapat maklumat yang boleh dikenal pasti oleh pengguna lah. Okey, sebagai contohnya, kalau dia klik yang pada post button tu yang dekat kat sini ni, akan keluar maklumat asas dan yang berkaitan dengan banjir seperti sepadan pentadbiran untuk Semenanjung Malaysia, sepadan pentadbiran Sabah Sarawak termasuk lokaliti, rangkaian jalan raya, jaringan sungai, jasa air, empangan, kawasan tadahan dan sebagainya. Tapi dia pengguna boleh tick on dan off lah, sama ada dia boleh pilih apa yang dia maklumat yang diperlukan untuk dia orang view ataupun dia orang tengok lah. Okey. Okey, selain pada itu, maklumat yang ada dalam sistem ni adalah kawasan yang ditenggelami air tahun semasa. Contohnya kat sini saya klikkan pada 4 Mac 2023. Jadi nanti dia akan paparkan keseluruhan kawasan yang tenggelam pada 4 bulan 3 tahun 2023. Contoh kat sini saya letakkan negeri Johor. Saya klikkan kat situ, dia akan pop up dia punya information tu. Negeri Johor, daerah Segamat, tarikh cerapan imej tu 4 bulan 3 tahun 2023, dan luas kawasan yang terlibat adalah 8,739 hektar. Jadi selain daripada itu, maklumat yang contohnya video ataupun gambar, biasanya disumbang oleh pihak di lapangan, sama ada NAKMA ataupun daripada BOMA yang ada di lapangan untuk gambar-gambar tersebut lah. Okey, di samping tu, maklumat yang ada dalam sistem ni adalah kita juga letak kawasan yang ditenggelami air. Contoh kat sini saya on-kan untuk tahun 2021. So, seluruh Malaysia tu akan ditunjukkan lah kawasan-kawasan yang ditenggelam pada tahun 2021. Contoh kat sini. Juga kalau kita pergi dekat sini, dia ada pop-up tentang maklumat tambahan tu yang tahun yang dekat Kuantan dan Pahang tu, yang mana tarikh cerapan imej pada 31/2021, dan luas hektar yang terlibat adalah 163 hektar lah kawasan banjir. Yang benar ni memang semua ada. Yang kat sini kita ada start pada tahun 2017, 18, 19, 20, 21, dan untuk yang tahun 2022 memang kita dah siapkan, cuma kita belum upload kepada sistem lagi. Nanti kita mungkin dalam sedikit masa
kita akan upload yang tahun 2022, peristiwa-peristiwa banjir yang berlaku pada tahun 2022. Di samping itu, dalam sistem ni juga kita letakkan imej-imej radasat, imej radar lah secara umum, dan juga imej optikal. Selain daripada seperti mana yang saya cakap, saya maklumkan pada awal pembentangan tadi, kita gunakan data radasat untuk kita extract kawasan-kawasan banjir ni, kerana kalau menggunakan data radar, extraction ekstraksi kawasan yang berair dan juga lembap ni, dia kalau menggunakan data radar ni dia lebih obvious, dia lebih menyerlah compare dengan daripada maklumat lain lah. Jadi lebih senang kita nak develop algorithm untuk kita extract information about banjir ni lah. Okay. Di samping tu kita juga letak dalam sistem ni data-data Sentinel, data Terasa dan sebagainya. Data-data Sentinel dan Terasa ni kita beli daripada apa ni, negara-negara lain lah. Sebab kita tak terima Sentinel dengan Terasa ni di Temerloh. Jadi untuk negara untuk tersebut, untuk data-data Terasa dan itu kita beli, dan kita gunakan Terasa dengan Sentinel sebagai complementary kepada data radar lah. Sebab kadang-kadang dia tak tidak cover kawasan-kawasan yang kita perlukan pada masa tertentu lah. Okay. Jadi mungkin disebabkan data radasat tak cover kawasan tersebut, mungkin dia di cover oleh imej Sentinel dan juga Terasa. Okay. Sistem ini kalau dia boleh zoom in dan zoom out, contohnya kat sini kawasan yang tadi yang dekat Temerloh ni, kalau tuan-tuan dan puan tengok yang kawasan yang banjir ni dia lebih kehitaman lah compare dengan yang lain. Okay. Dan juga kawasan yang lembap ni, kalau tuan-tuan nak tengok kan ke tepi ni lebih kurang kawasan yang lembap sikit lah. Dia tak berair tapi dia lembap, di mana ada infect daripada banjir ni. Jadi kita boleh kategorikan dia sebagai kawasan yang terlibat dengan banjir lah. Okay. Okay. Ni saya overlay dengan data radar kawasan yang telah diekstrak secara spasial lah. Okay. Analisa macam ni memang boleh digunakan oleh pengguna untuk menilai sesuatu kawasan lah. Yang berjaya cuma kat sini contoh yang dekat Johor Segamat lah, okay, yang berlaku pada 14/3 tahun 2023 hari tu yang lepas lah. Okay. Kita dekat Maisa ni memang kita gunakan data radar lah untuk extract kawasan-kawasan banjir, dan kita memang maklumkan kepada agensi pengguna kita macam mana kita extract kawasan-kawasan tersebut, dan kita macam mana untuk buat penilaian dan sebagainya lah kan. Di samping tersebut, kita juga dalam sistem tu kita masukkan data-data optikal seperti Spot 7 dan sebagainya. Tujuan utama kita masukkan data Spot dalam sistem yang kita bina ni adalah supaya agensi pengguna atau pengguna daripada agensi berkaitan tu boleh dapat gambaran facilities dan juga kemudahan-kemudahan yang terlibat dengan banjir, supaya
dengan menggunakan data spot ni, data optika ni untuk melihat untuk menilai kerugian tu lebih obvious lah compare dengan data radar. Sebab data radar kalau kita tak boleh nak tengok dia punya kawasan perumahan, boleh kita tengok tapi perlu kepada knowledge yang lebih tinggi sikit lah. Compare dengan optika ni kita boleh tengok view macam tu je dan kita boleh agak okey kawasan perumahan ni tenggelam dan sebagainya. Tapi kalau data radar kita kena buat further analysis lah untuk tengok dengan lebih lanjut. Okey. Okey, selain daripada tu, dalam sistem e-banjir yang kita develop bersama agensi berkaitan tu, kita juga masukkan modul-modul yang bagi memudahkan pengurusan pihak pengguna lah. Kita ada masukkan ikon untuk carian untuk mereka mencari maklumat berkaitan dengan pusat pemindahan, contohnya lah, contoh pusat pemindahan kawasan ditenggelami air dan sebagainya. Kat situ juga kita masukkan modul untuk pengukuran, contohnya untuk pengukuran panjang dan sebagainya lah. Dan juga untuk kita kalau contohnya ada report ataupun daripada mangsa-mangsa banjir, kata kawasan dia stranded dekat atas bumi atau apa, yang dia boleh pihak pengguna boleh cari koordinat lah dan macam mana untuk akses ke kawasan tersebut. Dan juga kita adakan galeri basement yang mana boleh memudahkan pihak pengguna lah untuk basement tu daripada yang ada image satellite kepada yang cuma map biasa dan sebagainya. Dan apa yang lebih penting kepada pengguna lah, apabila sistem ni membenarkan mereka untuk mencetak gambar-gambar apa-apa peta-peta banjir tersebut dalam bentuk hard copy untuk digunakan pakaikan semasa menjalankan kerja-kerja menyelamat dan sebagainya lah. Contoh hard copy yang boleh di print out daripada sistem yang kita develop lah. Okay. Okey, data remote sensing yang kita gunakan, saya mention tadi ya, memang dua lah, data radar dengan juga data optical. Data radar ni kita gunakan khusus untuk kita akses kawasan-kawasan yang berlaku banjir dan juga kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir lah. Dan kita data optical ni kita gunakan untuk penilaian kerosakan dan sebagainya lah. Sebab kalau kita tak boleh nak guna data optical ni untuk kita extract banjir, boleh kita guna extract banjir tapi kurang tepat berbanding dengan data radar lah. Sebab kalau data radar ni dia boleh penetrate awan. Kadang-kadang data optical ni dia mempunyai permasalahan di segi awan dan sebagainya lah. Kalau katakanlah kawasan tersebut dah berlaku banjir, mestilah hujan banyak kan, jadi awan pun memang banyak. Jadi kalau banyak sangat awan memang tak dapat nak buat penilaian extraction lah daripada kawasan banjir tersebut. Tapi kita akan gunakan optika ni untuk kita buat penilaian tentang jumlah kerosakan dan sebagainya lah. Okay. Ni contoh saya letakkan kat sini detection untuk flood water tu lah. Okay. Dan juga kita boleh seperti mana yang saya mention tadi, kita gunakan data optika ni untuk kita buat penilaian tentang kerosakan dan jumlah kerugian disebabkan oleh bencana banjir. Contohnya yang kat sini kita gunakan untuk kawasan Petaling Selangor,
yang berlaku pada 20 Disember 2021 di mana kita dapat detect kawasan tu yang berlaku banjir tersebut adalah seluas 1,379 hektar, yang mana kat situ agensi pengguna boleh kira lah berapa kerugian yang dialami oleh mangsa-mangsa banjir dan sebagainya lah. Okay. Contoh, satu lagi contoh yang berlaku di Jerantuk Pahang, yang mana kita boleh tengok most of the kawasan yang berlaku banjir adalah di persekitaran atau berdekatan dengan berlaku pada 24 Disember 2021 lah. Okay. Ini contoh lagi, satu lagi contoh yang dekat Sembilan dengan Segamak Johor yang berlaku pada 24 Disember 2021. Yang ni satu lagi kita boleh buat kajian tentang kerugian tu di Alor Gajah Melaka yang berlaku pada 24 Disember 2021. Dan yang akhir sekali daripada sistem tu kita boleh dapat anggaran lah kawasan-kawasan yang berlaku banjir untuk keseluruhan pada 20 Januari 2022 lah. Okay. Dan tidak semestinya tarikh itu saja kita boleh buat every flooding case lah. Okay. Okay. Untuk input sokongan kepada pada data-data remote sensing tadi, sebab seperti mana yang saya maklumkan tadi, data yang kita guna untuk extract banjir, kita gunakan data radar. Untuk buat penilaian kerugian dan sebagainya, kita guna data optikal. Di samping tersebut, kita perlukan juga buat apa yang saya maksudkan dekat sini adalah extraction daripada kawasan banjir yang kita buat tadi. Kita kena verify sama ada betul tak apa yang kita extract tu. Kadang-kadang kita pun tak dapat pergi kepada kawasan tersebut, jadi kita boleh gunakan UAV lah untuk kita verify ketepatan extraction kita tu tadi, dan juga untuk lain-lain kegunaan lah. Okey, seperti mana yang saya maklum pada awal tadi, dekat Maisa ni kita ada UAV yang gunakan landasan dan juga UAV yang lebih ringan lah. Kita ada Sky Ranger, kita ada Matrix dan kita ada Mavic lah. Okay. Yang mana kita gunakan semua setiap UAV ni ada ciri-ciri tertentu, tapi kegunaannya kita setiap UAV tu dia ada ciri-ciri khas dia tu lah, tapi kegunaan utama dia adalah untuk ketenteraan, bencana, penguatkuasaan dan juga pemantauan lah, dan juga ada sebagai peninjau lah. Okay. Kita dekat Maisa ni, UAV ni kita operatekan dengan kerjasama ataupun dengan bantuan utama dengan Angkatan Tentera Malaysia lah. Okay. Orang kata beauty of the system yang kita UAV yang kita ada dekat Maisa ni, dia terbang dan dia disseminate, dia hantar maklumat yang dia terbang tu direct kepada agensi pengguna. Contohnya video yang dia ambil tu, dia distribute tu, dia hantar tu kepada agensi pengguna untuk mana ada live video streaming lah, receiver live video streaming yang distribute kepada agensi pengguna untuk pengguna tu buat analisa dan juga buat keputusan dan juga action yang untuk diambil lah. Okay.
Di samping dia hantar video secara direct, pada masa yang sama kalau ada keperluan untuk dia buat mapping direct, mapping on the spot dekat lapangan tu, apa ini staff yang terbabit akan buat secara apa ni, secara terus lah, okey, dan distribute secara terus kepada agensi pengguna lah, okey. Okey, kat sini saya tunjukkan contoh macam mana kegunaan data-data UAV itu dari segi pemprosesan dan analisa yang boleh digunakan pakai untuk menentukan kawasan-kawasan banjir dan sebagainya. Mana untuk kegunaan pengurusan kawasan banjir lah. Mana dari segi bila data diserap di lapangan tu dia boleh direct buat analisa on analysis line of the site tu, contoh satu. Yang kedua dia boleh buat memproses image UAV tu direct, dan juga buat the video streaming direct lah kepada agensi pengguna untuk dibuat tindakan yang berkaitan lah. Okey. Okey. Okey, seperti mana yang saya cakap, mention tadi, maklumkan tadi bahawa kita perlukan kepada image UAV ni untuk, kalau saya dari segi teknikalnya kita boleh panggil dia two stage mapping lah, maknanya untuk pemetaan secara dua peringkat lah. Satu, kita map gunakan data-data remote sensing yang resolusinya lebih rendah, dan kita verify apa yang kita buat tu gunakan data-data UAV yang resolusinya lebih tinggi, yang mana antara 3.5 cm lah dia punya resolusi tu. Okey, ini sebenarnya bergantung kepada ketinggian penerbangan UAV tersebut. Kat sini tuan-tuan boleh tengok contoh image yang resolusi yang diperoleh daripada UAV MISA. Okey. Yang ni contoh video yang mana dicerap oleh UAV dan secara terus dihantar kepada agensi pengguna untuk buat tindakan kalau ada berlaku kawasan banjir dan bencana dan sebagainya. Okey. Okey. Okey, di samping tersebut, satu lagi kelebihan UAV ni, dia boleh beroperasi 24 hours, 24 jam. Mana dia boleh terbang juga pada waktu malam. Tapi bila waktu malam tu, video cerapan tu dia gunakan video thermal lah. Mana kalau gunakan video thermal tu, dia boleh cerapkan kawasan banjir dan juga bencana tu dengan lebih detail lah. Compare tu kalau guna video optikal memang tak nampak apa lah. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan nampak dekat yang saya paparkan ni, kalau ada video thermal tu dia lebih boleh differentiate jugalah item-item yang tentu compare dengan video optikal tu memang tak nampak langsung. Okay. Okey, video ni dia boleh sama ada dia ada band-band tertentu lah. Saya bergantung kepada user lah, sama ada dia nak guna yang lebih kepada cerah ataupun yang lebih kepada gelap lah. Bergantung kepada video tu. Tapi dia yang kat sini saya tunjukkan yang warna yang band yang berlainan daripada yang sebelum ni lah. Okey. Okey, saya rasa saya dah come to the end of my presentation pada pagi ni. Okey, secara amnya kan,
kita dapat rumuskan bahawa dengan adanya teknologi remote sensing, UAV dan juga ICT ni, kita dapat memudahkan pengurusan sistem banjir dan juga sistem pengurusan banjir dan juga bencana jika berlakunya perkara-perkara sedemikian, dan mana contohnya yang saya bincangkan pada pagi ini dengan adanya maklumat sistem e-banjir yang kita develop bersama NAKMA, JPS dan BOMA ni, kita dapat mengeluarkan membuat perancangan dan pemantauan itu secara lebih menyeluruh lah kan. Jadi kita dapat buat peta, kita dapat mengeluarkan peta banjir itu dengan lebih cepat dan lebih efisien lah. Dan juga kita boleh buat penilaian infrastruktur dan juga kawasan-kawasan yang terlibat dengan banjir tersebut. Okey, kita boleh tengok flooded road access, mana kita boleh tentukan kalau jalan yang tu dibanjiri oleh air dan sebagainya, kita boleh pilih option macam mana untuk ke tempat berlaku bencana tu. Juga lain-lain lah. Dapat yang paling penting, kita dapat menguruskan pengurusan banjir dan bencana dengan lebih efektif lah. Okay. Saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Kalau ada apa-apa persoalan, sila kemukakan lah. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. InsyaAllah akan jawab. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Kamal Azidi selaku penceramah kita pada pagi ini. So, seterusnya kita proceedkan kepada sesi soal jawab ataupun perbincangan. Ada apa-apa pertanyaan daripada hadir pendidikan ini, kita 320 peserta lah yang join majlis webinar kita pada hari ini. Juga terima kasih kepada Dr. Kamal yang mana pembentangan ini adalah sangat ilmiah dan sangat berinformasi, yang mana boleh dijadikan sebagai panduan dan juga rujukan kepada semua, terutama berkaitan dengan pemantauan ataupun bagaimana kaedah-kaedah kita untuk melakukan mitigasi contohnya ataupun detection kepada kejadian bencana banjir terutamanya. Jadi mungkin jika ada persoalan daripada rakan-rakan sekalian ataupun peserta sekalian, bolehlah bertanya secara live ataupun boleh type di ruangan chat lah. Jadi kalau ada boleh tanya direct. Kalau tidak, mungkin kita seiring dengan tu kita akan tengok soalan-soalan yang ada di chat lah. Jadi kalau kita tengok Dr. Kamal, yang pertama tu soalan dia yang daripada Sebelia Muhammad Amiruddin daripada Jupian Sarawak, bertanyakan tentang tahun imej satelit diambil, tapi mungkin soalan ini ditujukan kepada certain slide lah, yang mana mungkin aku ada slide-slide tertentu. Jadi kalau kata Sebelia Muhammad Amiruddin boleh kemukakan kepada kita semua kepada slide mana ataupun aplikasi mana yang tuan maksudkan tu, bolehlah Dr. Kamal Azidi menjawabnya lah. Tapi sebelum tu mungkin ataupun Sebelia Muhammad Amiruddin ada nak jelaskan tentang soalan ni tak? Okay, kalau tak ada, mungkin kita boleh pergi kepada soalan yang kedua lah, yang daripada
Saudara Muhammad Amiruddin juga yang bertanyakan tentang bolehkah agensi ataupun jabatan lain dapatkan email satelit daripada Space Operation Complex SOC di Temerloh. Dr. Kamal? Apa dia soalan dia? Boleh kata Soalan dia, bolehkah agensi ataupun jabatan lain kerajaan terutamanya untuk mendapatkan email satelit daripada Space Operation Complex SOC yang ada di Temerloh tu? okey. Terima kasih. Memang apa yang kita terima dekat Temerloh tu, image satelit yang kita terima dekat Temerloh tu, memang kita akan kongsi dengan semua jabatan-jabatan kerajaan yang berkaitan lah. Okay. Apa yang jabatan tersebut perlu buat, cuma just tulis surat kepada Ketua Pengarah MISA sajalah untuk dapatkan. Memang apa yang kita terima dekat Temerloh itu, kita akan kongsi dengan jabatan-jabatan kerajaan secara percuma. Okey. Terima kasih. Dan juga kalau macam contohnya kalau ada pelajar-pelajar daripada UKM yang berkeperluan kepada image remote sensing itu, just tulis surat kepada Ketua Pengarah MISA untuk dapatkan kawasan-kawasan tertentu, dan kita akan bagi secara percuma dengan satu syarat, bila habis pelajar ni tesis tu, satu salinan kepada pihak MISA lah. Okay. Terima kasih di atas penjelasan tersebut. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Jamal Jamaluddin daripada ERE Aerocon. Soalannya, boleh saya tahu siapa sahaja yang boleh akses sistem maklumat dan logistik banjir monsun ni? Bolehkah orang awam akses, dan kalau boleh bagaimana prosedur dan kaedahnya? Sistem yang kita bina, banjir yang kita bina ni, kita hanya untuk kepada jabatan-jabatan tertentu lah, untuk NAKMA, GPS dan dan juga bomba lah. Untuk orang awam kita tak benarkan lah. Okay. Ataupun mungkin boleh. Selain daripada jabatan yang saya mention tadi, NAKMA, JPS dan BOMO tu, kalau ada jabatan kerajaan yang berkeperluan kepada sistem tersebut, dia boleh mohon kepada Ketua Pengarah MISA-nya. Okay. Tapi untuk orang awam memang kita tak buka. Ataupun ada untuk orang awam, dia tak sistem-sistem tertentu yang mana boleh dijadikan sebagai panduan lah. Kalau ada MISA bangunkan sendiri, yang mana tujuan utamanya untuk komuniti ataupun masyarakat mendapat maklumat tentang banjir, contohnya. Ada tak, Doktor? Tapi buat masa sekarang memang tak ada lah. Contoh sistem yang kita bangunkan untuk jabatan kerajaan dan kita buka juga kepada orang awam adalah sistem e-Denggi. Sistem e-Denggi. Banyak kat situ untuk yang tu memang kita buka kepada orang awam dan juga jabatan kerajaan. Tapi certain sistem yang kita develop tu memang kita tujukan kepada jabatan-jabatan tertentu je, dan kita tak kepada orang awam lah. Mungkin perancangan akan datang mungkin boleh di sistem ini boleh diterjemahkan kepada sistem yang berkaitan dengan banjir. Mungkin contohnya sistem yang dibangunkan itu, orang awam boleh update tentang lokasi banjir yang berlaku, bagi mengenal pasti ataupun bagi update, bagi buat tujuan pelaporan supaya agensi-agensi lain boleh menjalankan kaedah-kaedah penyelamat di kawasan mereka lah kan. Okey, saya setuju dengan Dr. Khairul tu. Mungkin pada masa akan datang, kalau ada keperluan, kalau katakanlah daripada NAKMA kata kita sepatutnya kena buka kepada orang awam, untuk orang awam
contribute certain information kepada sistem tersebut, dan kita boleh buat. Kita boleh buka kepada orang, tapi pada masa yang sama certain information yang kita ada dalam sistem tu sekarang kita kena downgrade lah. Sebab kita kena jaga juga dari segi keselamatan data yang ada dalam sistem yang kita mungkin untuk tujuan pelaporan saja kan, maksudnya dia nak update tentang kawasan dia. Jadi data center boleh tahulah daripada mungkin daripada bomba ke polis ke daripada APM ke, dia tahu kat mana hotspot masa-masa banjir utamanya, yang mana mereka boleh membuat priority kepada proses menyelamat dan sebagainya lah kan. Sebab kalau kita tengok contohnya kalau kat Jepun ke negara lain, dia orang dapat notification daripada contohnya daripada telefon. Jika dia berada di mana-mana, dia akan dapat notification bahawa ada kemungkinan banjir ataupun kejadian banjir yang berlaku, dan mereka boleh membuat proses-proses yang persediaan untuk berpindah dan sebagainya lah kan. Jadi mungkin boleh dilihat secara detail lah sistem pelaporan banjir terutamanya. Sebab kita sekarang ni, kalau kita tengok kat Malaysia ni dengan perubahan iklim yang berlaku ni, kejadian banjir tu bukannya mengikut monsun. Kalau dulu kita tahu monsun timur laut dan sebagainya akan ada banjir. Tapi sekarang ni bila-bila saja, terutama banjir-banjir kilat ataupun banjir-banjir yang di luar jangka kan, perubahan monsun dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin keperluan tu adalah pada waktu ni. Okey, tak apa. Mungkin kita boleh pergi pada soalan seterusnya, iaitu juga daripada Tuan Jamaluddin, yang berkenaan dengan data-data kedalaman yang diekstrak dari imagery satelit ini telah di cross check dengan beberapa laporan simulasi dan impak banjir yang juga menyediakan maklumat flood extent dan depth. Jika sudah, bagaimana dari segi ketepatan data remote sensing berbanding laporan-laporan pasca banjir? Jadi sebab sekarang untuk masa sekarang kita cuma buat extraction untuk kawasan-kawasan yang berlaku banjir je. Dari segi kedalaman tu kita tak buat lagi buat masa sekarang, tapi benda tu tak mustahil boleh buat. Memang boleh buat dengan adanya data-data DEM, dan kita boleh tengok dari segi kedalaman banjir dan sebagainya. Tapi buat masa sekarang mungkin untuk masa depan kita boleh dapatkan info yang tuan tanya tu, untuk kita buat penambahbaikan kepada sistem yang kita develop ni. Mungkin kita boleh, untuk masa depan kita boleh masukkan dari segi unsur-unsur kedalaman kawasan yang berlaku banjir dan sebagainya lah. Okay, insyaAllah. Jadi kalau untuk kawasan-kawasan banjir ni, kadang-kadang untuk gunakan image satelit tu agak sukar disebabkan oleh kekeruhan air tu yang menyebabkan kita tak predict sampai ke surface tersebut kan. Tapi maybe ada teknologi yang tertentu yang boleh lah. Tapi kalau untuk clean water, kita boleh lah ada beberapa image satelit yang kita boleh dapat kedalaman dia, terutama kepada kedalaman yang tidaklah terlalu dalam kan. Tapi kalau untuk banjir ni memang mungkin dalam beberapa tahun lagi akan adalah teknologi yang boleh detect kepada kedalaman tersebut lah. Okey, yang berkaitan dengan soalan tadi juga memang luar daripada sistem tu memang kita ada laksanakan untuk kita tentukan kedalaman banjir dan sebagainya. Memang kita ada buat. Tapi kita tak masukkan ke dalam sistem ni. Buat masa sekarang pihak yang menggunakan sistem tu tidak menyatakan lagi keperluan kepada penggunaan tersebut. Tapi pada yang kita buat kajian tu memang kita ada buat. Kita buat kajian untuk menentukan kedalaman banjir itu menggunakan teknologi remote sensing ni. Memang kita ada buat. Tapi kita tidak masukkan dalam sistem kita. Tapi kalau ada request daripada pihak nak
agensi pengguna, mungkin kita akan masukkan dalam modul yang baru lah. Okay. So ketepatan dia tu memang acceptable lah kan? Ya, acceptable lah, more than 80% lah. Okay, alright. Okay. InsyaAllah lah nanti jika ada apa tu keperluan nanti mungkin boleh di-explore dengan lebih detail lagi lah kan? Ya. InsyaAllah. Okay, soalan seterusnya daripada Alia Assalamualaikum, yang Dr. Khairul. Ya. Mansur Ghani daripada Waalaikumsalam. Friends of Rivers Malaysia. Ya, Ah. Tuan Ji. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ni saya nak mencelah yang kita pasal Dr. Khairul tadi tanya pasal depth of flood. Saya rasa itu boleh derive daripada apa dipanggil, kita dah tahu ground level kan? Ya, Yang di EM tu dah, Tuan Haji. dam tu data tu kita dah ada. Kemudian kita ada flood level. Ya. Jadi kalau kita tolak tu kita boleh derive lah kedalaman di mana-mana point pun pada peta lah. Yang tu yang tadi Tuan Haji saya mention kepada Dr. Yang tadi saya mention tadi, memang kita ada buat benda tu dekat luar daripada sistem. Cuma kita tak masukkan dalam sistem sebab tak ada keperluan lagi yang di request oleh pengguna lah. Jadi kalau ada request daripada pengguna untuk masa depan untuk penambahbaikan sistem tu, mungkin kita boleh masukkan. Dan saya setuju dengan Tuan Haji cakap tadi, memang benda tu boleh buat. Ni saya ada buat pertanyaan bertulis tadi, tapi tak apa, saya terus ke sini je lah sebab takut tak faham soalan saya tu. Jadi saya memang sangat berminat lah tentang sistem ni. Cuma kami ni konsultan kan, mungkin boleh diberi akses juga nantilah bagi mereka yang terlibat dengan hal-hal banjir kan, dari segi nak buat design. Sebab data ni memang dah cukup bagus lah supaya kita tak perlu belanja banyak lagi duit kerajaan untuk membuat konsultansi banjir. Itu satu perkara. Satu perkara yang dia tanda paras banjir pada sesuatu insiden tu, kita boleh tandakan lah kot dalam peta tu di mana paras maksimum pada insiden say 20 hari bulan ada nampak dipetakan lah. Jadi kalau kita dapat tandakan paras tu pada peta dan kita tahu dia tu di paras tanah yang mana kan, jadi kita dapat membantulah menentukan paras-paras yang telah berlaku insiden banjir di sesuatu tempat tu. Jadi ada tak information seperti itu nanti disediakan? Dr. Kamal, ya. Ya, Tuan Haji, dari segi paras banjir itu macam yang saya tunjuk tadi. Ya. Mungkin kita boleh agensi pengguna tu dia boleh contribute kepada sistem tu dengan bila dia dapat akses kepada kawasan tersebut dan dia tahu paras banjir itu berapa tinggi dan sebagainya, mungkin dia boleh masukkan kepada contribute dengan kepada sistem dengan memasukkan maklumat tersebut ke dalam sistem ni. Ya. Tapi dari sistem ni boleh menyediakan paras, ialah sekarang kita boleh nampak kan, cuma kita nak tahu ground level di gigi banjir tu. Kita kalau dapat point tu, di gigi banjir tu, jadi dari segi remote sensing tu agak sukarlah untuk tentukan dia punya paras tu. Tapi di lapangan pegawai pengguna tu, agensi pengguna tu dia boleh masukkan dalam sistem tu melalui maklumat yang dia boleh masukkan lah. Kita ada satu kaedah yang mana pengguna boleh contribute dari segi menyampaikan maklumat, contohnya gambar dan sebagainya, ataupun dan juga paras banjir tu dia boleh masukkan pada maklumat yang
saya tunjukkan dekat dalam slide ni lah. Ya. Baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, soalan seterusnya tentang berapa lamakah tempoh kemaskini modul e-banjir dengan kejadian banjir terkini tu? Dia kemaskini modul tu agak lama juga kan. Tapi dari kemaskini dari segi information tu dalam masa 1 hari je. Contohnya image kan, kalau kita katakanlah berlaku banjir tersebut pada hari ini dia kita cuba dapatkan image tu pada pagi, dan bila petang tu kita boleh buat extraction kawasan banjir tu dan kita boleh masukkan dalam sistem tu secara 1 hari je lah. Tapi untuk modul kita kena buat dalam 2-3 hari jugalah modul tu kan. Tapi the information banjir dan sebagainya just 1 day tu kita boleh dapat masukkan information ke dalam sistem tu je. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Rashid daripada Pusat Geospasial Negara. Adakah data satelit ini boleh dapatkan secara real time? Mungkin ada 2 maksud lah. Maksudnya sama ada MISA ada sistem yang boleh detect ataupun boleh dapat image secara real time, ataupun maksud kedua adakah data satelit ini boleh memberikan maklumat secara real time? Saya rasa dari segi image satellite ni kita dapatkan near real time lah. Tapi UAV itu real time. Kalau UAV memang kita dapatkan maklumat ataupun kita boleh buat image tu secara real time. Image satellite near real time. Kalau di MISA sendiri tu near real time tu berapa lama tempohnya? Contohnya kalau kita nak request data tu, data yang paling cepat yang kita boleh dapat tu berapa lama tu? Dia sebenarnya bergantung kepada satelit juga. Tapi kalau katakanlah berlaku banjir contohnya berlaku banjir di Segamat, dan pada kebetulannya pada masa tersebut memang image radar sat tu memang ada lalu pada pagi tersebut dan kita dapatkan pada pagi tersebut lah untuk maklumat banjir pun. Okey, soalan seterusnya daripada Tuan Khairul Anwar. Terima kasih di atas perkongsian menarik. Selain daripada data banjir, adakah MISA turut menggunakan data remote sensing untuk bencana gempa bumi? Untuk bencana gempa bumi kita belum ada satu mekanisme untuk kita dapatkan bencana gempa bumi. Tapi perkara yang let's say gempa bumi itu berlaku, dan perkara yang selepas berlakunya kejadian gempa bumi itu memang kita dapat detect guna remote sensing lah, dari segi kemusnahan dan sebagainya lah, kita boleh guna. Tapi untuk detect berlakunya gempa bumi versi itu mungkin ada kaedah lain lah yang itu tapi buat masa sekarang remote sensing saya rasa tak mampu lagi untuk detect gempa bumi itu, kejadian bumi. Tapi kerosakan disebabkan oleh gempa bumi itu memang kita boleh gunakan remote sensing lah untuk buat penilaian dan sebagainya. Okay, terima kasih. Tuan Haji, seterusnya soalan daripada data untuk kata, adakah percuma ataupun perlu dibeli ataupun macam mana doktor? Untuk pihak swasta dia boleh request kepada pihak MISA lah, tapi ada bayaran dikenakan lah untuk dia orang dapatkan maklumat tersebut. Tapi sebelum kita release data kepada pihak swasta, dia perlu melalui tapisan keselamatan dulu lah. Tapi pada masa sama
Apa-apa data ke ataupun data-data tertentu saja? Apa-apa data lah. Apa-apa data yang ada Ah, dekat. Kita terima dekat dekat pasti. dekat dekat SOC di Temerloh lah. Okey, terima kasih Doktor. Okey, seterusnya daripada Angel Lovelin, maybe nama samaran lah ni. Bolehkah doktor suggest atau cadangkan software yang terbaik atau software yang biasa digunakan oleh pihak MISA dalam pemprosesan data satelit? Juga mungkin adakah software open source yang boleh digunakan contohnya juga. Okey, software yang kita gunakan untuk pemprosesan imej satelit di MISA ni seperti PCI dan juga imaging lah. Tapi terdapat juga beberapa apa ni software yang open source yang boleh digunakan pakai, tapi dia punya keupayaan tu kalau yang open source ni kuranglah sikit berbanding dengan yang apa ni yang original tu, yang PCI, contohnya PCI dan juga apa ni imaging tu. Okey. Tapi it's better untuk pemprosesan yang tertentu tu menggunakan software yang orang kata bukan open source lah, yang perlu dibayar lah. Okey. Okey, seterusnya soalan ni agak menarik lah kan. Mungkin di MISA ada tak projek atau pembangunan ke arah space teknologi seperti mana dan juga JAXA? Puan jelas apa? Di MISA ada tak MISA melaksanakan satu projek ataupun pembangunan ke arah space teknologi seperti mana DISDA dan juga JAXA lakukan lah. Maksudnya dalam pembangunan pembinaan space teknologi, termasuk mungkin nano satelit ke apa-apa pembangunan ke arah space teknologi lah. Ya, benda tu memang kita ada buat. Yang tu kita tugaskan untuk unit di Banting, yang mana kita ada lab dan sebagainya, kemudahan yang dekat Banting tu untuk pembinaan apa ni pembangunan satelit dan juga contohnya pelancar launcher dan sebagainya lah. Memang kita ada yang itu. Dan memang pada target MISA ni pada tahun, kalau tak silap tahun 2026 kita akan adakan kita akan lancarkan satelit kita sendirilah. Yang tu rasa dalam proses pembangunan oleh pihak MISA dengan agensi yang berkaitan. Yang tu untuk satelit satelit image ke, satelit telecommunication ke, satelit apa? Satelit remote sensing image. Sensing image-nya. Okey. Ya. Okey, seterusnya daripada Saiful Nizam ni daripada PGN, ya betul, daripada Pusat Geospasial Negara. Untuk analisis data SAR dan juga optical, MISA gunakan perisian remote sensing seperti cognition, ADAS, MV dan sebagainya, atau MISA develop algorithm sendiri untuk proses berkenaan. Dr. Vero, boleh ulang, dia kurang jelas. Okey, untuk analisis data SAR dan juga data-data optical, MISA menggunakan perisian remote sensing ataupun MISA develop algorithm sendiri untuk proses data-data tersebut. Dia bergantung kepada keperluan lah. Kadang-kadang kalau contohnya macam yang contohnya untuk extraction kawasan banjir ni, kita perlukan benda ni secara cepat dan merakumi kawasan yang luas. Jadi kadang-kadang memang kita gunakan software yang ada dekat MISA seperti PCI dengan apa ni image imaging. Dan at the same time dia ada satu kaedah yang mana kita develop menggunakan sistem tersebut, kita develop algoritma yang menolong kita mempercepatkan proses-proses tersebut supaya dapat result yang cepat lah. Memang kita develop algoritma tertentu untuk kita menolong kita dalam pemprosesan imej tersebut.
Mungkin Maisa ada develop model lah, model tertentu Ya, untuk tujuan pemprosesan tertentu lah, yang mana yes, mungkin yes. boleh diguna pakai berulang kali Ya, ya. Jadi model tu memang model yang trusted yang dah dibina, dan Maisa boleh membuat analisis tu setiap masa lah kan, bergantung Ya, ya, kepada betul. keperluan. Ya, betul, betul. Okey, soalan seterusnya daripada Surveyor Muhammad Amiruddin Khairuddin ni, adakah Maisa mempunyai data atau imej satelit yang terkini? Adakah ada masa Maisa mempunyai data ataupun imej satelit yang terkini. Soalan ni mungkin common lah. Maksudnya, adakah Maisa mempunyai data ataupun imej satelit yang terkini? ya, memang kita terima hari-hari data tu di SOC Temerloh. Memang terkini, tapi seperti mana yang saya cakap tadi lah, dia bukan data real time lah, near real time. Data satelit ni memang data near real time. Memang kalau data yang real time tu memang kita cerak melalui UAV, menggunakan UAV lah. Kita terima data tu di SOC Temerloh. Data tu diterima setiap hari. Cuma kualiti data tersebut yang memainkan peranan, sama ada kita boleh guna ataupun tidak data tersebut kan. Terutama Ya. permasalahan daripada awan dan juga gangguan-gangguan lain lah. Tapi Jadi by default, kalau data tu data radar tu memang kita akan terima, dia tak ada halangan dari segi awan tu. Data radar kan dia back scattering dia tu dia akan penetrate radar lah, penetrate awan lah. awan. Data optical tu yang kalau Dr. Khairul cakap tadi, optical tu dia akan ada kelemahan dia lah dari segi awan tu lah. Cuma by default dia hari-hari Maisa boleh observe data lah. Yes, betul. Okay, soalan seterusnya, Dr. Kamal, ada possibility ke develop ground device flight detection dan link with EWS receive from satellite? Soalan ni possibility ke develop ground device untuk flight detection dan link with EWS receive from satellite. Mungkin saya pun kurang jelas juga maksud dia ni. Mungkin kalau ada kajian tu boleh buatlah untuk linkkan device tu, sebab biasanya contohnya kalau dengan macam yang saya mention tadi kan, bila data UAV tu dicerap secara direct dan distribute secara terus kepada agensi pengguna, mungkin benda tu boleh diaplikasikan untuk yang seperti mana yang bertanya tadi lah. Mungkin kita boleh buat detection flight tu direct kepada device yang tertentu. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Saiful Nizam daripada Pusat Geospasial Negara juga. Untuk menganalisis data remote sensing memerlukan memerlukan high spec PC ataupun workstation ataupun HPC lah, high power komputer. Boleh Doktor share spek yang Maisa sedang gunakan pada waktu ini? Mungkin in general lah, spek yang high spec yang biasa Maisa gunakan. Saya tak berapa pasti. Yang itu pihak ICT yang mungkin lebih maklum tentang spek-spek untuk. Tapi kalau macam perprosesan sekarang tidak memerlukan spek yang terlalu tinggi lah untuk proses ini, sebab kalau katakanlah saya ada satu sistem tu yang saya boleh install dalam laptop saya, kadang-kadang benda tu dah boleh proses pun imej itu. Tak perlukan satu spek yang tinggi lah, maksud saya. Untuk jelaskan benda ni, mungkin Tuan boleh kontak saya secara
secara email nanti saya cuba dapatkan maklumat tersebut dengan pihak ICT dan mungkin saya boleh maklumkan kemudian kepada pihak tuan. Tapi untuk secara umumnya sekarang ni dengan kemajuan teknologi sekarang ni laptop biasa pun dah boleh proses email dah. Tak perlu tinggi spek. Cuma lambat dan cepat je lah masa dia. Ya, cuma lambat dan cepat je macam. Okey. Okey, soalan seterusnya daripada Dr. Noli daripada Universiti Melaya. Ada 2 soalan lah, mungkin 2-3 soalan. Ni mungkin saya boleh ringkaskan. Yang pertama tu tentang apakah isu-isu yang masa ingin tackle dan memerlukan sokongan penyelidik di universiti. Maksudnya mungkin Maisa bersama dengan agensi-agensi lain ataupun rakan-rakan kolaborasi Maisa yang lain mempunyai isu-isu yang mana memerlukan sokongan daripada penyelidik di universiti. Yang tu saya kurang pasti, tapi selama saya dengan Maisa ni saya lihat terlalu kurang agensi kurang para penyelidik daripada universiti-universiti yang kontak kita orang untuk buat penyelidikan bersama dan sebagainya. Tapi kalau ada intention untuk pihak-pihak penyelidik daripada universiti untuk bekerjasama dengan kita orang untuk membuatkan kajian-kajian tertentu, kita terbuka. Maisa saya terbuka dan kita boleh seperti mana yang saya mention tadi, data-data yang ada dekat Maisa ni banyak dan kita boleh buat 1001 macam penyelidikan menggunakan data-data yang kita terima di SOC Temodo tu. Cuma sekarang dari segi permintaan daripada penyelidik tu rasa kurang. Kurang. Okay. Tapi insya-Allah kalau ada permintaan kita boleh entertain mereka untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan lah. Okey, Dr. Kamal, ada permintaan daripada Rustia memohon Dr. Kamal on kamera untuk dia orang nak snap gambar sewaktu sesi soal jawab ni lah. Okey. Okey, terima kasih Dr. Kamal. Okey. Okey, soalan daripada Dr. Noli juga tadi, mungkin saya boleh ringkaskan soalan 2 dan ketiga tu daripada mungkin maksudnya adalah daripada segi perkongsian data tu kan. Bagaimana pendirian ataupun betul kata isu dalam perkongsian data ni, yang mana kalau dibuat comparison daripada data-data daripada luar negara, data-data ni banyak di-upload ataupun dikongsi bersama-sama lah. Tapi kalau di Malaysia ni, mungkin in general lah, bukannya spesifik kepada Maisa, mungkin kepada culture di Malaysia ni bagaimana proses perkongsian data ni dilaksanakan di Malaysia ni. Dari segi perkongsian data ni bagi saya, data remittensi ni secara spesifiknya lah pada data remittensi lah. Sebab kita tertakluk kepada untuk Maisa terima data di SOC Temerloh tu, kita ada perjanjian dengan pihak pembekal data, pihak satelit pembekal data tersebut. Maknanya kita tak boleh simply distribute kepada orang tertentu. Kita tertakluk kepada akta diorang lah untuk menjaga kerahsiaan dan sebagainya. Jadi untuk distribute data tu kita kena dapatkan maklumat yang terperinci lah sebelum kita contohnya kalau ada penyelidik daripada universiti untuk dapatkan data, kita boleh bagi kepada dia orang, tapi dia orang kena mohon, dia orang kena bagi IC dan kita kena dapatkan kelulusan dulu daripada bahagian keselamatan dan sebagainya. Tapi bila dah dulu, tapi
So far kebanyakan apa yang kita yang apa ni para penyelidik dan student mohon untuk dapatkan data, tak ada yang kita reject kata tak boleh kan. Tapi memang kita ada, tapi dia ada prosedur tertentu untuk dia kita dapatkan data. Tapi setahu saya setakat ni memang tak ada pun yang kita tolak. Semua kita bagi, tapi kena ada melalui prosedur tertentu keselamatan lah. Okey. Okey, terima kasih Doktor. Soalan seterusnya, cadangan lah ni mungkin dah dilaksanakan ataupun belum di MISA. Disarankan untuk linkkan sensor-sensor yang ada di JPS, terutama yang dipaparkan dalam info banjir, portal info banjir dengan data-data yang ada, data-data satelit yang ada di MISA. Adakah possibility tersebut boleh dilaksanakan? Maksudnya untuk kawasan banjir, daripada imej satelit kita boleh tengok kawasan mana yang banjir dan tidak, dan boleh linkkan ataupun sensor-sensor banjir yang ada di JPS melalui portal info banjir tu boleh di-link bersama dengan data-data MISA. Ada possibility tak? Boleh, tak ada masalah sebab benda yang apa ni yang sistem yang di-develop oleh banjir pun memang kita sebagai ahli dalam yang GPS apa dia panggil apa Praban di sini. Ya, Praban. Praban tu. Memang boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, seterusnya Pengalaman Dr. Khairul, benda tu belum dibuat lagi, tapi possibilities untuk link tu memang ada. Sama. Dengan Praban tu. Okey. Okey, seterusnya adakah MISA mempunyai data-data berkaitan banjir di Sabah dan Sarawak? Sebab daripada presentation tadi mungkin tidak ada kajian-kajian khusus atau projek-projek khusus di Sabah dan Sarawak kan. That's why soalan ni mungkin ditanya oleh inilah. Tapi dari segi presentation tadi memang saya concentrate kepada sebenarnya, tapi sebenarnya dia menakumi Sabah dengan Sarawak juga. Maklumat-maklumat tu memang ada untuk Sabah dengan Sarawak sekali. Jadi mungkin boleh contact MISA lah kan. Yang contoh yang saya tip tadi memang saya concentrate kepada Semenanjung. Tapi memang that sistem tu merakumi Sabah dan juga Sarawak sekali. Okey. Alright. Okey, soalan seterusnya, bagaimana dengan keadaan di urban area yang kerap berlaku banjir? Kilat sampai sekarang tiada solution possible to deploy ground device at least help on the road network transportation, maybe link with the MISA for EWS system. Ni lebih kepada macam mana solution lah untuk kita detect banjir di urban area yang linkkan dengan ground device untuk memberikan satu maklumat yang lebih baik ataupun lebih berguna untuk tujuan pemantauan keadaan banjir lah kan. So bagi saya dari segi banjir kilat yang berlaku di bandar-bandar tu, faktor utama yang menyebabkan berlaku banjir ni satu dari segi taburan hujan lah. Mungkin taburan hujan tu untuk pada masa tertentu melebihi yang sepatutnya, dan juga disebabkan oleh pembangunan dan juga pembangunan infrastruktur yang terkawal dan sebagainya. Jadi kat situ peranan imej satelit ini maknanya kita boleh monitor dari segi pembangunan lah untuk mengelakkan banjir kilat tu, seperti parit-parit yang tersumbat ni. Memang kita boleh gunakan image remote sensing lah untuk overcome that problem lah. Bagi saya lah, benda tu boleh buat. Okey, terima kasih Dr. Kamal. Saya rasa mungkin kita boleh berhenti di sini untuk sesi soal jawab. Tapi sebelum kita mengakhiri pembentangan kita, mungkin saya ada satu soalan lah. Satu soalan
soalan berkenaan dengan beranggapan bahawa dengan menggunakan teknologi seperti satelit ni dapat menyelesaikan semua masalah yang berlaku di atas muka bumi lah kan. Jadi sebagai agensi yang terlibat, apakah cabaran dan juga halangan yang sering dihadapi oleh MISA dalam penggunaan data remote sensing dalam pemantauan banjir ataupun lain-lain bencana lah. Apa Dr. Khairul kurang jelas tadi? Jadi apa tu masyarakat kita beranggapan dengan menggunakan teknologi seperti satelit dapat menyelesaikan semua masalah yang berlaku di atas muka bumi ni kan. Jadi sebagai agensi MISA, sebagai agensi yang terlibat, apakah cabaran dan halangan yang sering dihadapi oleh MISA dalam penggunaan data remote sensing dalam pemantauan banjir dan juga bencana alam? Cabaran dan juga halangan lah yang dihadapi oleh MISA apabila menggunakan data remote sensing ni. Sebab kalau kita tengok masyarakat ataupun kita semua tengok menggunakan data remote sensing boleh selesaikan masalah, semua masalah. Tapi sebenarnya apakah cabaran dan halangan sebenar yang dihadapi oleh MISA sendiri dalam penggunaan data remote sensing ni? Dia cabaran dan halangan tu memang seperti mana yang Dr. Khairul cakap tadi lah. Memang kita boleh gunakan tu, tapi kita kena untuk menyelesaikan satu-satu permasalahan tu, kita tak boleh guna secara direct lah. Kita kena ada kajian lah macam mana solusi untuk mengatasi masalah-masalah. Contohnya kalau kita optika tu data optikal lah, contoh data optikal tu lebih masalah dia untuk dapatkan data yang clear, data-data yang clear untuk kita buat penilaian kepada kemusnahan disebabkan oleh bencana alam dan sebagainya itu, agak sukarlah untuk kawasan-kawasan tropikal seperti negara kita ni kan, sebab dia selalu 24 hours yang diliputi oleh awan lah. Itulah satu masalah yang lalu kita hadapi lah. Tapi dari segi data radar tu memang tak ada, dia boleh penetrate awan dan kita dapatkan data yang clear, tapi untuk menggunakan data radar tu perlukan kepada satu pengetahuan yang lebih mendalam lah, macam mana untuk proses data tersebut, apa maklumat-maklumat yang boleh disampaikan oleh data-data itu, sebab setiap data tu mempunyai ciri-ciri tertentu dan juga gambar-gambaran yang berlainan antara satu sama lain lah. Itulah antara cabaran-cabaran yang kita hadapi dekat MISA ni. Yang paling penting sekali, kita perlukan kepada penyelidikan lah, macam mana untuk menggunakan data tersebut dengan lebih efektif. Okay. Okay, terima kasih Dr. Kamal Zidi. Di atas pembentangan dan juga sesi soal jawab yang bagi saya sangat berinformasi, sangat berguna, terutama kepada semua pelajar dan juga semua agensi yang mana mungkin lebih cakna ataupun lebih jelaslah tentang capability dan juga peranan MISA ni, dan mungkin selepas ni agensi-agensi dan juga yang lain bekerjasama atau menghubungi pihak MISA jika ada barang atau kajian yang boleh melibatkan MISA sekali lah, mungkin boleh membantu dalam penyelesaian masalah mereka. Okay, jadi maka dengan ini berakhirlah sudah siri seminar IPI bilangan yang ketiga pada pagi ini. Diharapkan semua peserta mendapat manfaat daripada ilmu yang disampaikan. Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada semua peserta yang sudi meluangkan masa dalam program ini. Diminta juga kerjasama semua peserta untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Jadi urus setia juga telah berkongsi link untuk kehadiran, dan mohon semua peserta mengisi borang kehadiran, dan nanti CJ akan di-emailkan ke email yang disertakan. So nanti kita akan bagi digital sedikit. Okay, so mungkin boleh on kamera, kita akan ada sesi fotografi sebentar lagi. Jadi urus setia Okay, Doktor. boleh sedia
Boleh kita ramai-ramai buka kamera tak untuk kita ambil gambar bersama lah dengan apa tu penceramah kita pada pagi ni Dr. Kamal Zidi yang mana memang sangat sangat informatif lah mungkin uh, sebelum ni tahu boleh mereka ada banyak masalah dan mungkin dengan Maisa boleh membantu dalam penyelesaian masalah mereka lah. Okey. Dr. Kamal grad 2010 Ya, ya. Mungkin waktu tu saya baru buat PhD. Jadi Okey. kita tak jumpa lah, tak perasan dekat UOC. Sebab waktu Ya, 2010 saya memang selalu dekat saya, masa saya belajar tu selalu dekat OC tu, EOC tu. dengan arwah lah kan. Saya dengan arwah, lepas tu dengan Mas Tura. Okey. Dengan Prof. Masura. Prof. Okey, Mastura. that's dia. Okey, sedia. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih. Okey. Dah. Dah. Okey. So dengan itu saya menutup ini dengan terima kasih kepada semua, terutamanya ramah kita Dr. Kamal Azidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat sejahtera. Tidak ketinggalan juga untuk saya mengucapkan selamat hari raya kepada semualah mungkin hari raya minggu depan tapi ini mungkin sesi kita berjumpa antara satu sama lain. Jadi selamat hari raya dan juga maaf zahir batin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.